Walaupun aku ni anak jati Brunei, banyak lagi yang ku ndak tahu pasal negara ni. Oh, ini rupanya rombongan Nek. Dalam ni yang tadi makan ni Nek. Oh, Jadi isinya tu tukang kan digulai. Aku berpeluang untuk menjelajahi negara ni sambil mencari tempat unik dan baru. Ini kawasan apa ni kita? Tanaman lada sulahnya. Oh, ada sulah ni. Oh, macam mana ni? Pergi ke empat-empat daerah dan mengenali antara puak-puak yang ada. Dorangannya friendly, wah, mesra, meriah, makan beramai-ramai, ada lagi menari-nari. Aku akan merasai cara hidup bis dorang Hari lagi hujan, angin masuk sajok, ada lagi bekaran. untuk mencari keunikan yang belum pernah kualami. Hari ini aku meneruskan perjalananku ke daerah Belait. Tapi sebelum ke kawasan daerah Belait, aku singgah sekejap di Pekan Seria. Seria ni kota minyak dan gas. Pelintasan perjalananku menuju ke daerah ni. Keluasan daerah Belait 2,727 km persegi. Termasuk Seria lah tu ah. Keramaian penduduknya kira-kira 70,000 orang. Majoriti penduduk yang menetap di daerah ni adalah orang-orang Belait dan beberapa puak yang lain. Daerah Belaitan ni, daerah yang paling besar di Brunei. Tapi aku tidak tahu cara kehidupan penduduk ada. Ya takkan ku rasai ni. Tapi sebelum ku ke kawasan bandar dan mendalami kehidupan puak Belait, aku akan ke Melilas dulu. Assalamualaikum Nazri. Waalaikumsalam. Batam nunggu tu Nek? Baru je datang. Baru je datang. Okeylah. Terkadang kawasan pedalaman, sama jalannya indah sesuai untuk keretaku masuk, terpaksa aku menyewa kereta besar sedikit. Nya Nazri perjalanannya 2 jam lebih lah macam tu. Itu pun pasal jalan rayanya indah berapa steady. Ani yang start jalan-jalan ni rusak sini. Oh iya kah? Oh. Allah, baru je kuan tidur. Tapi rahmatlah karangan ni, ada jalan raya kena sediakan. Kalau dulu, terpaksa pakai helikopter untuk sampai ke tempat yang akan ku tujuan ni. Sebab atu tak dulu-dulu, ku dengar ada doktor terbang datang ke Melilasan ni. Selain kemudahan jalan raya, papan tanda pun disediakan. Jadi, orang tidak akan mudah sasat menuju ke pendalaman ni. Jauh ni kah Nazri? Indah ni dekat sudah ni, hampir sudah ni. Jauh ha? Kalau dalam map tani wah. Di bawah betul ah. Jadi orang kira sempadan Malaysia lah sini ni, hampir sudah. Bukan dalamnya. Hutan saja aku lihat di sini ni. Kawasan pendalaman di sini sudah. Oh, macam ulu lah. Oh, kira ulu lah. Tempatku kan bermalam kali ni antara kawasan pedalaman yang terdapat di daerah ni. Bukan homestay, bukan jo hotel. Kena panggil tempat ani Julangan Titah Rumah Panjang Melilas. Assalamualaikum Cikgu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu Haji Muhammad Yasin bin Abdul Rahim Sab adalah bekas guru. Kedia tah yang menjaga dan menguruskan serta menerima kehadiran tetamu ke rumah panjang ani bersama keluarga yang lain. Rumah ani didiami oleh Puak Iban yang majoritinya sudah pun memeluk agama Islam. Wow. Pintu banyak. Kenapa ndak berdinding kita? Tempat perhimpunan ramai-ramai. Hidup berjiran lah ni. Berjiran. Oh, bisa juga. Kemodernan rumah panjang ani mengejutkan kediaku. Fikirku sama macam rumah panjang yang lain. Oh, satu pintu satu keluarga. Walau yang lain ya semua percampuran sini di luar. Oh, untuk berehat lah, minum-minum apa bercerita lah ha. Ya macam itulah. Masuk saya ke dalam, bakul-bakul tersusun berwarna-warni, menarik perhatianku. Rupanya ia terbakul anyaman dorang buat sendiri ni untuk dorang menambah pendapatan dorang. Kreatif banar dorang ni. Lepas satu, Cikgu Haji pun menjemput aku masuk ke rumahnya. Masuk. Wah, kita. Okay. Rupanya setiap pintu tadi tu yang menandakan rumah setiap keluarga. Macam rumah Cikgu Haji ni, ada ruang tamu sendiri untuk berkumpul sama anak-anak melihat TV. Ada juga bilik tidur di dalamnya. Oh, 3 bilik tidur. 3 bilik tidur. Sini bilik tidur. Oh, bilik Bilik tidur. tidur. Mikin ku ke belakang, mikin luas. Sampai dapurnya pun luas banar. Ya Allah. Iya. Laweh. Terima kasih. Oh, ni selesa ni kita. Aku lihat macam apartmen. Lepas ku melihat rumah Cikgu Haji tu, aku pun minta tunjukkan tempat tidurku malam ni. Di mana? Sini Kita ni sini kerang. Sini boleh. Sini, Sini boleh tidur. Oh, boleh. Tidak apa kita. Aku di mana-mana boleh tidur. Mana saja. Ani yang ku mau ni, tidur style kampung. Ya Cikgu Haji malam karang baurak tilam di ruang tamu ni. Kalau kita mau rehat dulu. Kita kan ke mana? Ada kerja aku. Okay? Oh, kita ada kerja. Boleh. lah. Baku rehat sini kita. Okey, Pak. Ya. Okey.
Rupanya rumah ni terbina sejak 4 tahun yang lalu. 15 pintu semuanya. Artinya dimiliki oleh 15 buah keluarga yang masih ada tali persaudaraan terdekat antara satu sama yang lain. Sampai jua 200 orang penghuni yang tinggal di sini ni kalau semua berkumpul. Aku terkejut, kupikirkan rumah panjangan ini diperbuat daripada kayu. Sekali datang-datang ke sini, batu. Modern jadinya. Walaupun ada perkhidmatan internet sama mobile, tapi telefon rumah terdapat dorang ni. Nah, yang cantiknya lagi, rumah panjangan ni memakai solar untuk mendapatkan perkhidmatan elektrik sebelah pagi. Kalau malam, dorang memakai generator yang diberikan untuk setiap keluarga. Dan ke mana kita? Ah, kamu ngumbut? Ngumbut. Oh, ngumbut lu bah. Itu seorang saya. Seorang. Baik tedangan ni kue. Bah, boleh. Ma. Di mana? Anda jauh? Anda jauh. Balas Biar tak? jalan kaki saja. Bah, boleh. Okey. Walaupun jauh dari kedai, tapi kampung ani masih dikelilingi hutan ani dapat menampung makanan harian yang diperlukan. Terutama sekali sayur-sayuran, segar lagi dari pohon. Contohnya, macam Cikgu Haji akan membawa aku mengambil umbut ani. Kalau di bandar, berjual di tamu kayaknya ni. Berduri ni lah. Apa duri? Oh, bisa-bisa sikit. So, sini tu kita selalu mengambil. Sini. Kalau orang mahir macam Cikgu Haji ani, duri atu bukan penghalang untuk mengambil umbut ani. Cuma perlu berhati-hatilah. Bukan sanang jua durinya ni bah. Ada basar, ada halus, rapat-rapat lagi tu. Kuasa nani lagi samak. Okey, Nek. Okey. Sian juga kita. Anik, kalian ni aku lagi. Kita saja mutong. Ku keluarkan tas skill menabangku dengan sepuas hati. Nda payah pakai chainsaw usulnya, pasal lembut ditabang. Ujung lagi. Ni yang mempunyai tungkal kau ni. Usul panjangnya ni kurang 10 kaki. Macam biasalah tu, batang pokok ani yang diambil. Nah, tumbang tiap. Biarkan dia gugur. Biarkan. Payah indah all. Okey. Biar tak aku. Okey. Sekali lagi, duri-duri yang ada arah batang umbut atu dibersihkan. Ada je kulitnya sikit dibuang supaya ringan sikit diangkat. Proses mengambil ani paling-paling 10 minit saja. Kalau pakai chainsaw, lagi laju lah tu. Anda apa tadi cikgu aja? Untuk makan tani bah. Makan tadi? Makan tani kerang. Bila? Malam ah. Kerang malam. Kerang malam. Oh. Kupikir tadi untuk kan dijual. Rupanya Cikgu Haji ani menyediakan untuk sayur makan-makan karang. Nah, ani Cikgu Haji membawaku ke kebun anak kemanakannya. Kata Cikgu Haji, jarang ada di kawasan bandar ninya. Subur banar pokok lemon di sini ni. Ke depan lagi sedikit, ada tiada tanaman lada sulah. Kawasan apa ni kita? Tanaman lada sulahnya. Oh, ada sulah ni. Ini pokoknya. Macam mana ni pokoknya? Baru ku pernah melihat ni usul lada sulah tu. Rupanya ada jua di Brunei ni tempat menghasilkan lada sulah. Cuma bersekala damit. Belum ada kilangnya kali. Damit lagi buahnya ni. Macam anggur yang dah cukup umur. Oh, macam mana ni? Ia berperingkat-peringkat benar. Lada sulah yang kena tanam oleh anak kemanakan Cikgu Haji ni, lada sulah putih. Sayangnya anda ku sempat bertanya macam mana proses lada sulah dibuat. Sebab Cikgu Haji akan membawa aku melihat pohon kopi yang ditanam lagi. Basar udahku, belum ku pernah melihat cana usul biji kopi ani dari pokoknya. Wah, luas je kawasan kebunan ni. Basar lagi ke dalam rupanya. Atu kali orang mempunyai kebunan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji. Ya. Kita punya ladang. Iya, Tan. Haji Muhammad Yunus bin Abdullah Sandah ni memiliki kebun yang menanam bermacam-macam jenis tumbuhan. Ia mengusahakan kebun ani sama bininya, Hajah Wardah binti Abdullah Julin. Katanya, tidak ada pekerja yang mendangani, cuma kadang-kadang anak-anaknya saja yang turun. Ataupun kalau dorang dah bekerja. Kita kopi apa ni? Kopi macam mana? Ini kopi tempatan, Nak. Kopi tempatan. Sejak tahun 2018, Tuan Haji Yunus mula menanam pokok kopi Arabica sebanyak 100 pohon. Sampai karangan ni, Tuan Haji Yunus sudah terdapat 300 lebih pohon pokok kopi. Cuma Tuan Haji saja dapat membezakan mana satu jenis biji kopi. Katanya, lihat saja dari daun sama bijinya. Ini Arabica, Nak. Kopinya. Ini belum masak, Nak. Ada dekat-dekat masak. Nak. Oh, yang menguning itu. Menguning. Masak tu boleh dicabut sudah? Ini belum lagi. Belum matang mana, Nak. Wow. Ini rupanya kopi Arabica. Ini kopi bean. Sehari sebelum ku kemari rupanya dorang sudah mengutip biji kopi yang sudah matang. Jadi, tidak banyak yang akan ku kutip lah. Mendangani membuang daun-daun yang rosak saja untuk mempertahankan kesehatan pokok atu. Ya Tuan Haji, ia tak kerja dorang hari-hari ni. Bukan saja untuk pendapatan seharian, tapi tarus dah exercise. Aktif banar. Ini terlampau tua sudah ni. Tua, Nampak menguning. Menguningnya, Nak. Ini yang dibuang, Nak.
Jangan dibiarkan tak. Ada jua Tuan Haji Yunus Ani bercerita pasal kilang perbuatan kopi tempatan yang terdapat di Labi yang diusahakan oleh Cina. Jadi Cina Ani ada berunding sama Tuan Haji untuk jadi pembekal biji kopi. Bisa jua dapat menjana ekonomi Brunei agar lebih mampan lagi. Galak usulnya harian ni, mudahan jua yen dia turun. Sebab Cikgu Haji akan membawa aku ke sungai. Kalau apa usulnya, kami menangkap ikan untuk kami makan malam karang. Lakas-lakas tak kami ke lokasi seterusnya. Kurang dari 3 kilometer saja dari kebun itu. Cikgu Haji mengajut memberitahu aku mendangani uncle mengambil pukatnya. Pasal mesti diambil pukatnya untuk makan malam ni. Kalau ada. Kalau tidak ada, aku experience lah. Rupanya Uncle Muhammad Azhar bin Abdul Latif awal sudah melabuh pukat. Sekali terkena hujan atu, terpaksa jo dibangkit pukat atu. Pukat atu nda dapat dimalamkan, takut hancur. Cikgu Haji pun menyuruh ikut mendangani. Bau hujan pebaik, nda jo aku kira ikut joko. Awah untuk dilihat-lihat kan. Baru ia berpengalaman Uncle atu. Macam indah saja ia berlingkar dalam perahu ni. Nah, masuk dalam air bayar Uncle lah. Pasal menyangkut pukat atu. Kalau ditarik karang, kuyak-yak. Rupanya ada lagi pukat di labuhnya sebuting. Yang ni kawasan buaya. Kan di bawahnya aku melihat selajur. Takut pakah buaya ni kan kena aku. Banyak tempat keluarga nda pandai menampakkan dirinya wah buaya ni. Mau jo aku melihat live. Lepas 2 pukat udah diangkat, nda kami belureh macam apa yang kuharapkan. Kami mesti balik ke pekalan sebab hujan ni makin labat. Alhamdulillah, baik jua kami sampai dengan selamat. Yang belureh tadi, lauk. Dia belum boleh makan. Berbisa lah kalau dimakan. Diorang memanggil lauk Thailand. Macam spesies lauk keli sama dalak usulnya. Awal-awal Uncle Azhar cakap jarang dimakan lauk ni. Tapi tekanan dah belureh baik jo merasai lauk atu. Sayang jo akan dibuang. Rezeki jo namanya tu. Dari pangkalan sungai atu berjalan kaki saja balik ke rumah panjang. Rupanya anti-anti sibuk sudah menyediakan nindah makan malam. Memaraki api bayi anti ni. Nah, lakas-lakas aku mendangani. Memang dorang kan memasak masakan dalam buluh ni. Kali ni ayam pulang kena masukkan dalam buluh. Dorang panggil masakan ni namanya ayam pansoh. Lepas siap menaruh buluh berisi ayam, kena panggil ku oleh Cikgu Haji. Kami menyediakan sayur kami ambil awal tadi. Batang pokok umbut atu, kami potong sadang-sadang damit dulu. Lepas satu dibawa arah anti bini Cikgu Haji. Namanya Ajah Siti Khatijah binti Abdullah Budan. Anti, Oi. Cikgu Haji suruh bawa ni. Apa ni? Aninya umbut melubak. Kan dimasak apa? Kan masak Gulai? gulai. Mendangani anti tak ku mengarat umbut atu damit-damit. Macam biasalah tu sebelum dimasak. Lepas selesai ku memotong damit-damit, dicuci tah umbut ani. Bersih saja umbut atu, kena suruh tak ku memasak. Bisa, simple saja masakannya. Bah, sudah tu lah. Kata kita mandi ya. Berbau sudah. Kenapa kita cium? Yalah, sekarang ku anda mengesainya. Rupanya, time ku kena suruh mandi atu, semua orang di rumah panjang atu sudah bersiap sedia untuk makan malam. Indah tak pulang ku sampak mendangani dorang menyusun nindah masakan atu. Masakan ni bukan dari rumah anti Ajah Siti Khatijah saja ni. Semua orang rumah panjangan ni pun memasak. Ini yang kita. Lihat. Hei, Bah, Makan. di mana? Sini. Ini sini sebelah tu. Makan. Makan. Bah, makan bah. Buka. Ramai je kita. Aku pikir makan di dapur. Di dalam di luar ni makan. Makan ramai-ramai. Padan tak ku lihat. Sunyi saja dapur rumah Cikgu Haji ni. Ni termasuk Cikgu Haji, ruang tamu ni. Untuk semua warga rumah panjang ni berkumpul beramai-ramai. Macam jamuan majlis tak pulang usulnya. Macam biasa, baca doa dulu sebelum makan. Bisa jua duduk bersila di lantai. Bukannya ikan tadi kan ni? Ikan kita. Oh, kita masak. Tadi bah. Sampat dimakan. Kita masak apa ni kita? Masak asam. Nah, kerana masakan tak ku lauk Thailand yang oleh kami tadi ah. Dah ku sabarkan merasa Kita mau lauk aneh. Kenapa kita? Kira-kira. Tak apalah, aku cubalah. Aku cubalah. Kenapa? Indah yang mau makan bah Cikgu Haji ah. Aku sama Uncle Azhar saya makan. Asam lagi. Masak asam. Confirm nyaman tu. Ngam masakannya. Tambah lagi masa-masa merasa masakan atu. Indah terlampau liat dikunyah. Om. Lebih kurang macam ayam je rasanya lah. Tapi ada asam-asam tu, ia tembawa nyaman. Ia tercara dorang berkumpul, bekerjasama menyediakan hidangan makanan ani. Setiap keluarga rumah otomatik udah menyediakan menu masing-masing. Iski dorang menerima kedatanganku sama kru. Ani baru ya, hidup berjiran paling akrab ku pernah lihat. Aku terpakai.
Walaupun rumah panjang ini nampak modern, tapi dorang masih pakai tradisi lama. Makan sama-sama, sediakan makan sama-sama, sama jiran-jiran. Pisai. Lepas makan, fikir semua sudah ngalih. Tiba-tiba dengar ku keriuhan dorang bercerita. Dalam hatiku, indah kan dorang kan berkumpul kan makan lagi. Rupanya dorang membuat aktiviti harian setiap malam dorang. Ikut tak ku duduk siringan tiatu. Memang kan menganyam ni. Buat bakul. Tu macam di belakang. Oh, buat bakul. Ku fikir macam buat ketupat. Oh, macam mana kah? Oh. Wow. Rupanya, dorang bulati setiap helai daun ato untuk proses meluruskan daun supaya indah tergulung. Daun ato diambil dari pokok sumbang. Macam spesies pokok lengkuas. Lepas dilaha-laha daun ato, ia tak dorang bulati ni. Tujuannya untuk meluruskan daun ato. Singkat juga. Namandah itu. Nada payah macam itu. Lepas digulung ni, belum dapat dipakai menganyam ni. Dijamur dulu, udah kering, baru dibuka dari bulatan ato. Nampak tiada daun ato rata. Oh, ia tahu dah ni. Oh, ni ya karing sudah. Ah, Kita yang dibuatnya menganyam. ni. Yang buat menganyam. Oh. So, aku akan mencuba membuat ni. Oh, banyak boleh. Macam siok juga. Boleh. Lepas proses satu tadi, aku mau belajar macam mana menganyam. Si Ain ni antara yang mahir. Mana indah hari-hari dibuat. Ya si Ain ada yang mau berbingkai, ada yang mau berbingkai. Macam indah ganya bah tangannya menganyam tu. Macam dah lama kita membuat. Kalau ni berapa biji ni dalam sehari? Ani kalau satu hari dapat 4 biji macam tu. Wih, Nini moyang dorang menurunkan ilmu menganyam ani dulu untuk kegunaan sendiri. Tapi karang ani, nah hasil. Dapat dijadikan pendapatan tambahan masing-masing. Benar tah, fikirku senang menyusun anyaman ani. Rupanya mesti jua tahu mengira matematiknya. Ya tah membaginya batah ni nah. Bukannya tahu susun lapas satu diselang-selikan saja daun atu. Kalau salah-salah kira susunannya atau boleh bobos tu bakulah. Dah peda-peda. nah siap sudah. Nah, siap sudah ya. Kecil macam tu pun 1 jam siap. Aku ni 20 minit saja tadi. Biar 1 jam, yang penting bukan actionnya benar-benar aku buat sendiri ni. Banal juga. Padahal paling senang udah ni membuat bakul yang si Ayan ajaran ni. Indah berbingkai. Saiznya pun damit. Kita bagi aku. Ya. Ada kenanganku. Kita ingat dari melilas. Dari melilas. Ani Mesti satu ku ingat. lagi. Nah. Terima kasih kita. Ya, Terima kasih banyak-banyak. Ya. Ini luan-luan kenanganku ni. Betul kan? Hasil dari sini. Buat di rumah panjang melilas. Rumah panjang melilas. Jangan lupa melilas. Jangan lupa Datang melilas. lagi. InsyaAllah akan datang lagi. Awal-awal ku lihat Syahin buat macam senang. Mengira-ngira tu. Macam algebra. Belajar maths ku terus oleh Syahin lah. Rupanya bagi Syahin senang. Bagi ku payah. Tapi Alhamdulillah lah. Hasilku sendiri dari melilas. Mudahan jua aku indah termimpi-mimpi mengira algebra menganyam atuk. Bangunku saja, terus ku bersiap. Keluar dari rumah Cikgu Haji atuk, ku lihat ada kopi sama makanan kena sediakan. Padan tah bini Cikgu Haji tadi bercakap, suruh ku sarapan terus. Awal sudah disediakannya. Kesian awal dia bangun tu tadi. Tidur di rumah panjang. Kalau malam, sajuk. Kalau siang, panas. Ni macam mana? Aku lepas mandi ni. Sekarang, paloh tu pun ni. Sebelum ku balik, Anti Ajah Wardah melagau kan melihatkan cara memproses biji kopi. Anti buat kopi ni? Proses kopi. Proses kopi yang kemarin yang kita ambil. Ya Anti Ajah Wardah, buah kopi yang diambil dari pokok atuk mesti dijamur dulu. Lepas itu ditutuk. Dijamur lagi sampai kering, sampai kulitnya terbuka baru nampak biji kopi. Sudah kering usul biji kopi atuk, baru tah dimasak dibagi hitam. Ku pikirkan kopi ni andang awal-awalnya hitam sudah. Rupanya digoreng lagi tanpa minyak, baru ternampak ia hitam. Kalau menggorengnya Anti Ajah Wardah, ndak boleh berminyak, belatupan karang. Api tambak pun mesti damit saja. Indah kali lagi lama, Anti menyediakan langsung sudah tu. Nah, hitam sudah usulnya biji kopi kuah ni. Kemari biaya sajok. Sajukkan lagi? Sajokkan lagi. Sudah tu baru bertumbuk. Tunai hitam sudah. Ani yang di kedai tu. Cembo kopi juga, cembo angus juga. Bau angus ke indah? Tidak ada, memang baunya. Okey, let's masakkan gua tu. Sudah kurang panasnya, Anti suruhku masukkan ke dalam lasong. Terus tadi tutup sampai lumat. Ni macam ni buat kopi yang benarnya. Banyak proses. Banyak proses. Bila sudah halus, biji kopi itu pun semua sudah jadi serbuk. Baru tak dapat dibuatkan kopi untuk diminum. Terus kita buat kah? Oh. Boleh juga.
Kamu rasa ku yang sendiri menggoreng, sendiri memukul, sendiri menapis. Oh. Dah ku sabar merasa kopi fresh ni. Ani baru ya merasa hasil dari ladang. Nada diragui campurannya ni. Baru tak kopi asli. Memang asal kopi. Ada pahit-pahitnya. Kopi ada pahit. Baunya kopi Arabica ni menyucuk ke hidung. Kalau kadai biasa-biasa saja. And then rasanya kopi tempatan lagi berasa daripada yang lain-lain. Okey, Cikgu Haji. Terpaksa aku mengundurkan diri. Berat rasa hati kan meninggalkan dorang. Layanan dorang ni membuatkan aku rasa macam tinggal di rumah keluarga sendiri. Aku kan berterima kasih lah. Ada je pengalamanku bermalam di rumah panjang ni. Warga rumah panjang ni sentiasa menerima kedatangan siapa saja. Orang yang merasa tinggal hidup di pedalaman sama berhenti dari bermobile, berinternet. Ia tahu dah ni tempatnya. Aku gerak dulu lah kita. Orang akhir. Bah, berjarak. Bye. Walaupun cuma semalam saja, tapi aku rasa macam lama tinggal di rumah ni. Banyak lagi pengalaman yang belum sempat kurasai. Tapi aku terpaksa balik semula ke kawasan Bandar Belait menghadapi realiti kehidupan dengan kesibukan kota. Sementara menunggu waktu perjumpaan sama wakil dari Puak Belait, aku berjalan-jalan dulu ke kawasan bandara ni. Kan dekat sama je Pekan Seria sama Pekan Kebian ya. Ramai, meriah. Penaguran lagi orangnya di sini ni. Nampak ku menara tinggi ni. Rupanya menara ini dibina bagi memperingati Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-50 tahun. Macam cendera hati kenangan lah tu. Tunah kitil Basarna. Replika teko yang terletak di pusing keliling daerah Belait ini adalah mercu tanda untuk di daerah ini. Lepas ku puas jalan-jalan itu, masa ku bergerak ke kawasan Mumong untuk berjumpa dengan wakil dari Puak Belait. Puak Belait ni dah pulang lagi ramai. Tapi Alhamdulillah aku dapat hubungi salah seorang daripada Puak Belait ni. Ia akan melihatkan aku pasal alat muzik tradisi Puak Belait. Kerana rumah panjang indah lagi selamat untuk didiami, kebanyakan Puak Belait berpindah rendah sudah. Terdapat rumah masing-masing. Macam Uncle lah ni. Salam sejahtera kita. Alim ni, apa kabar? Kabar baik nama kita. Nama apa Said? Hah? Mas Said. Apa tu? Itu saya cakap lain namanya, apa kabar? Apa kabar? Payah aku menjawab terus. Uncle Nawih Ura ni adalah Puak Jati Belait. Uncle sama keluarganya berusaha untuk mempertahankan Puak Belait yang hampir pupus ani. Sedaya upaya keluarganya mewariskan tradisi Puak ani ke anak cucunya. Nah, disediakannya udah peralatan muzik tradisional ni. Ini namanya gendang labek. Gandang labek. Gendang labek namanya ini. Kulitnya ni dari kulit rusa, kulit payau. Rusa. Nah. Bunyinya. Oh, cuma tu bunyinya. Banyak peralatan muzik Puak Belait ni. Usulnya banyak gong. Tapi setiap gong itu Uncle beritahu lain-lain namanya. Ada gong 3, ada gong tingkul, ada gong penggua, ada gong teritik, sama guling tangan. Kalau band muzik ni, mesti 8 orang bah ni membernya. Bahasa Puak Belait ke tu? Canang. Kalau cakap Belait, saning. Saning. Itu dari apa? Ayat kalau apa tu? Melayu, bahasa Melayu, canang. Uncle pun ada beritahu peralatan muzik ini diperbuat dari bahan tembaga atau besi. Katanya kalau tembaga tahan lagi dari besi. Sebab kalau besi, pandai lari tune-nya. Tariannya macam mana tu? Dia ringgit tarian tu. Nanti aku tunjukkan ke Kita tidak dapat. Itu biasanya siapa membuat bibini? Bibini tu. Oh, Ada yang paling orang laki-laki tu. tidak ada apa buat. Yang kedua, ganang ibang-ibang namanya tu. Gambang ibang-ibang. Tapi yang kan 8 orang lah. Sekali memukulannya. Lain irama lah tu. 8 orang. Macam katanya main band kan. Ada 5 orang. Ada main gitar, ada main bass, ada main organ. Macam tu je ni alat tradisi ni. Kata Uncle, kalau kau membuat persembahan selalunya orang request tarian alai sikap. Pasalnya alai sikap ini siapa saja boleh mencuba, jadinya lebih menghiburkan. Biasanya kuliah persembahan ini di luar negeri memakai buluh untuk alunnya ni. Tapi Puak Belait memakai kayu saja. Kata Uncle lagi tahan dari buluh. Kayu penyadal di bawah alu itu dorang panggil pelapah. Contoh kayak kita. Okey dok. Ngam.
Senang diikut rentaknya ni. Cuma ada teknik untuk memigang. Jangan diganggam kayu atu, takut terkapit jari. Indah ku sabar kan mencuba menari pulang ni. Terus uncle panggil anak buahnya, Diana Doro, untuk menolong memainkan alu atu supaya aku dapat menari. Sekali masuk. Boleh, boleh. Ya Allah. Dah, Lep, kalau kita anu main, kita mesti menari dulu keliling. Menari lah. Nari dulu. Ya uncle, masa kayu atu diantak, ikut rentaknya mesti Tani menari dulu. Indah boleh tahan-tahan atau terus-terus masuk. Ready. 1, 2, 3. Kita mambuk kita. Ngam. Cun. Cun. Ngam. Hei, boleh tahan. Boleh dah. Laju lagi. Bayangkan tarian Ani dimainkan selama 7 minit. Kalau dalam persembahan acara Banar-Banar, Ani sudah ku ngalih. Tapi siok, sesuai tah banar dengan namanya alai sikap atuk, yang bermaksud sikap ketani, supaya sentiasa cakah, aktif dan bertenaga. Nampak joto siapa fit atau indah. Kadang-kadang dua kaki macam mana masuk tu? Exercise juga kita. Macam dua. Kata uncle laginya, penarinya mesti dalam 4 orang supaya indah ngalih dapat berganti-ganti. Macam atu jua dengan pemain alat tarian atu. Ani kami bertiga ganya. Aku menari saja indah sampai 5 minit. Sudah ku kepisan rasanya. Tapi siok. Lep. Kita. Mana. Susah juga kita. Ya Allah. Memandangkan last minute ku datang berjumpa uncle Ani, indah terdapat uncle menyediakan pakaian tradisi puak dorang Ani. Tapi uncle melihatkan gambar-gambar yang ada. Untuk pengetahuanku pasal kewujudan puak Ani. Ini gambar penari kami di dulu ada nih. Ini gambarnya. Ya uncle, puak Belait pun ada terdapat rumah panjang dulu di Kuala Balai tu. Macam mana itu usulnya rumah panjang kita dulu ni? Ini rumah panjang. Open space. Open. Ini berandanya nih. Berandanya tu. Macam rumah dulu-dulu, biasanya lantai dibuat dari nibong, daun apong atau daun rumbia kena pakai untuk atapnya. Dindingnya pakai kulit kayu. Ini pakaian tradisi kami. Tradisi Belait. Macam mana ni? Ini pakaian tradisi. Laki-laki macam mana lah? Laki, bini. Kalau bini. Macam kenal kita. Hero tu. Kita rupanya, ya Allah. Sayang melihat dari gambar ganya. Kalau ada banar-banar, dapat aja ku mencuba. Terus tak ku bertanya pasal bahasa puak Belait. Menari. Ngalai. Ngalai. Itu pandai alai sikap tarian, alai tarian. Ngalai. Mengalai. Baru ku pernah mendengar jua bahasa ni. Jarang lagi ada bah. Minum apa? Minum mesap. Mesap. Aku kan mesap. Mesap. Mesap Bukan aku, kau. Kau mesap. Kau mesap. Kau mesap. Aku minum. Aku minum. ni. Kau. Bukan lembu. Putih lembu. Kau mesap. Lagi cerita. Aku pun terpaksa tah minta izin balik dulu. Walaupun indah puas rasa aku bercerita sama uncle. Okey, aku terpaksa jalan. Aku minta maaf kita dah dapat lama arah kita. Tapi syukur jua rasaku dapat tahu pasal puak Belait Ani. Bukan saja aku dapat belajar pasal tradisi puak Belait Ani, tapi membuka mataku jua untuk indah ambil indah ajaran dari Indong. Abah kita, aku gerak dulu. Jumpa lagi. Semecing. Bagi kita jumpa lagi. Masih lep. Sebelum ku balik ke bandar semula, aku kan singgah sekejap ke pantai daerah Ani di Jalan Maulana. Pantai Kuceria namanya. Pantai Kuceria ni viral di sosial media. Rupanya ada pondok yang dibuat dari bahan terpakai. Nelayan membuat atu saya saja. Tiba-tiba jadi tarikan orang ramai. Sambil beredah, sambil tah orang bergambar-gambar. Kreatif banar pemilik pondok ni. Unik. Sepanjang ku di sini Ania, kuliah dorang berusaha untuk mempertahankan tradisi puak masing-masing. Mudahan juga dorang dapat meneruskan ke generasi yang akan datang lah. Kalau aku diberi peluang, aku mau explore lagi yang lain. Selesai sudah aktivitiku di daerah Belait Ani. Keramahan orang di sini mengajar aku untuk sentiasa berbuat baik sesama ketani. InsyaAllah, jumpa lagi.